Assalamualaikum dan selamat petang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya Fakira akan menjadi pengacara anda pada hari ini. Pada sesi sebelum ini, kami bertanya kepada anda apakah topik-topik yang anda ingin kami bawakan. Jadi, pada hari ini, kami bawakan topik yang sangat menarik di Sembang My Besar iaitu inovasi pertanian bandar dengan teknik hidroponik. Saya pasti ramai di kalangan besar-besar kita yang suka melakukan aktiviti bercucuk tanam. Jadi, pada hari ini, kita bukan saja akan mendengar tentang tips-tips penjagaan hidroponik, tetapi tuan-tuan dan puan-puan sila tunggu sehingga pengakhiran sesi kerana pada sesi kali ini, kita akan mengadakan kuis dan 30 yang menjawab kuis terawal dan terpantas akan memenangi kit permulaan hidroponik. Jadi, tunggu sehingga pengakhiran sesi. Tuan-tuan dan puan-puan, panel jemputan kita pada hari ini adalah Presiden Hydroponics Farmers Association of Selangor. Beliau juga adalah CEO Toklan Agri Trade dan telah berada di dalam industri hidroponik lebih dari 20 tahun. Tanpa melengahkan masa lagi, dengan segala hormatnya, saya ingin menjemput Tuan Roslan Ghazali, CEO Toklan Agri Trade untuk berkongsi topik iaitu inovasi pertanian bandar dengan teknik hidroponik. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Kali ini kita di dalam Sembang My Besara, Sembang My Besara bersama Toklan Asia. Hari ini kita akan membincangkan topik urban farming ataupun pertanian bandar. Jadi sebelum kita mulakan, anda bersama saya hari ini, Roslan Ghazali, merupakan founder dan juga CEO Toklan Agri Trade Asia Sendirian Berhad. Jadi kami berpangkalan di Cyberjaya Selangor dan kami ada commercial farm Toklan Borneo di Kuching, Sarawak. Jadi pada hari ini kami akan membawa kepada anda tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, kita akan bincangkan beberapa perkara berkaitan dengan pertanian bandar ataupun urban farming. Apabila pandemik COVID-19 berlaku semenjak tahun lepas bulan 3, kita lihat pelbagai aktiviti ataupun kesedaran masyarakat terhadap pertanian bandar, di mana kita boleh bercucuk tanam di rumah, kita ada banyak masa di rumah bersama keluarga. Jadi saya yakin anda telah pun memulakannya. Jadi di sini kami akan berkongsi dengan anda lagi berbagai kaedah dan juga teknik serta kita akan kongsikan apakah tanaman yang sesuai ditanam di kawasan rumah kita. Sebentar nanti kita akan di dalam stesen perkongsian kita akan tunjukkan pelbagai teknik dan juga hands on bagaimana untuk bercucuk tanam menggunakan kaedah yang kita perkenalkan, iaitu Toklan Asia Hydroponic System. Oh, panas. Tuan-tuan dan puan-puan saya hormati sekalian, teknik konvensional pertanian menggunakan cangkul di bawah cahaya matahari yang panas amat menyukarkan sekali, terutama kita apabila peringkat umur kita telah meningkat. Jadi bercucuk tanam secara konvensional di atas tanah menggunakan cangkul, menggunakan kelengkapan pertanian lain adalah sangat-sangat membebankan kita. Jadi ini antara punca atau faktor utama ramai, terutama peringkat umur yang agak lebih tua kurang berminat atau tidak berkeupayaan untuk menjalankan aktiviti pertanian. Jadi kita lihat kita perlu mencangkul di kawasan yang panas. Kita perlu menjaga tanaman kita daripada serangan serangga. Dari hujan panas, ada kemungkinan pokok kita jika tidak dijaga dengan betul, tidak dikawal dengan betul, akan mengakibatkan ianya mati. Jadi ini adalah cara cabaran-cabaran yang harus kita lalui menggunakan teknik pertanian secara konvensional. Jadi kalau kita lihat di belakang saya, kita ada tanaman-tanaman yang kita cuba tanam menggunakan teknik konvensional. Kita tanam di atas tanah, kita menggunakan baja, tapi kita harus menggemburkan tanah, dan kita periksa pokok setiap hari bagi memastikan pokok kita hidup dalam keadaan yang baik. Jadi saya yakin ramai antara kita yang tidak mempunyai masa, terutama kita yang tinggal di kawasan bandar, kita tidak mempunyai space atau tidak mempunyai tanah atau kawasan yang luas untuk menjalankan aktiviti pertanian secara konvensional. Kita tidak tanah, especially jika kita tinggal di kawasan
high-rise building, kondominium, apartmen sebagainya, memang kita tiada peluang untuk bercocok tanam menggunakan teknik konvensional. Jika kita ada pun, kita masih memerlukan tenaga yang lebih. Kita perlu mencangkul, membuat batas dan sebagainya. Jadi kita yakin ini bukanlah satu pilihan yang terbaik untuk kita pada hari ini. Jadi kita di Toklan Asia, kita memperkenalkan teknik pertanian yang lebih mudah, lebih praktikal dan lebih sesuai digunakan oleh masyarakat, terutama di kawasan bandar. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, jika tadi kita lihat kita bercucuk tanam secara konvensional, di mana saya yakin bukanlah pilihan yang terbaik ataupun bukanlah pilihan popular untuk masyarakat kita sekarang ini, terutama di kawasan bandar, dengan cuaca yang panas, dengan faktor usia kita yang akan meningkat, bukanlah satu pilihan yang terbaik untuk kita. Jadi apa yang kita perkenalkan hari ini adalah satu inovasi ataupun teknik pertanian yang lebih mudah, lebih simple, lebih fleksibel untuk umur yang seperti kita. Jadi sebagai contoh, kita buat tanaman di dalam greenhouse kita. Pelbagai tanaman yang kita menggunakan teknik yang terkini, yang lebih bersih, lebih fleksibel dan lebih mudah ditanam, yang kita panggil teknik NFT hydroponic. Jika tuan-tuan lihat di sini contoh mini farm kita, di belakang premis kita ada mini farm bersaiz 20 kaki kali 10 kaki. Jika tuan-tuan melihat, kita tanam pelbagai jenis pokok. Kita boleh tanam pokok daun sop, pokok bayam, pokok tomato, pokok cili. Kita ada sweet basil di atas sini, pelbagai pokok sweet basil yang besar dan sangat mudah ditanam menggunakan teknik NFT hydroponic. Jadi tuan-tuan, jika ada kawasan di rumah, kita boleh bercucuk tanam dengan cara paling mudah, tak perlu lagi menggunakan cangkul, tidak lagi perlu berada di tengah panas. Jadi jika kita ada setup NFT hydroponic macam ini, kita boleh bercucuk tanam dengan sangat mudah di rumah. Kita boleh buat aktiviti bercucuk tanam bersama ahli keluarga kita. Tuan-tuan dapat lihat sekarang, kita tengok dalam kita punya greenhouse kita ni, kita ada pelbagai tanaman yang sangat sesuai ditanam, sangat mudah ditanam. Ini adalah contoh-contoh tanaman. Nanti dalam kelas nanti kita akan bercerita apakah jenis-jenis tanaman yang sesuai ditanam menggunakan teknik hidroponik. Kalau nak tanam peria, kita lihat peria ini tanam sangat mudah. Kami tak perlu mencangkul, kami tidak perlu menjaga di tengah panas, kita dapat menghasilkan buah yang baik. Kita lihat ada pelbagai pokok lagi. Kita boleh tanam pokok salad. Kita ada pokok salad, Lola Bionda, Lola Rosa. Kita boleh tanam batihit. Kita boleh tanam bayam, bayam yang sangat mudah hidup. Boleh tanam seawal 25 hari kita sudah boleh harvest. Sawi, tuan-tuan dan puan, sangat mudah ditanam menggunakan teknik hidroponik, NFT hidroponik. Kalau kita lihat di bawah ni, kita ada pokok strawberry. Strawberry yang ditanam juga sangat mudah ditanam menggunakan teknik NFT hidroponik. Apakah yang dimaksudkan teknik NFT hidroponik? Sekejap lagi kita akan berdiskus pasal apakah itu teknik hidroponik, apakah kaedah-kaedah sesuai tanam, apakah jenis tanaman sesuai dan bagaimanakah cara-cara untuk menanam ataupun memilih media tanaman yang sesuai untuk tanaman teknik hidroponik. Jadi tuan-tuan dapat lihat dalam kita punya greenhouse ni, ini kita tanam menggunakan pelbagai, kalau tuan-tuan tengok pelbagai size pot, kita lihat seperti ini. Kita panggil hydropot juga menggunakan teknik NFT hydroponic. Kita lihat di bawah sini kita ada bahagian atas atau bahagian pot untuk tanaman pokok cili, dan bahagian bawah ialah water tank untuk pot ini. Jadi kita tak perlu siram lagi, kita masukkan air. Kita ada floater di sini. Floater ini sebagai water indicator, dia tahu air kita dah habis. Jadi kita boleh top up air, tak perlu hari-hari kita angkat nak cek air dalam water tank. Jadi sangat mudah. Jadi inovasi ataupun teknik yang kita perkenalkan ni amat mudah untuk kita lakukan di kawasan rumah kita. Jadi kita lihat, kita telah experience pelbagai peringkat umur, dari umur 5 tahun hinggalah ke umur 80 tahun boleh menjalankan aktiviti pertanian menggunakan teknik hidroponik ini. Kalau tuan-tuan lihat, kita ada pokok, contoh pokok herbs, kita tanam pokok ketumbar. Jika puan-puan atau rumah tangga, maksud saya isteri-isteri yang tinggal di rumah, kaum-kaum ibu yang nak bercocok tanam, nak menggunakan daun sop, daun ketumbar, daun kesum dan sebagainya. Kalau kita beli di kedai, kita simpan 4 hari, 5 hari, dah rosak dalam peti ais, kita tanam. Bila kita nak harvest, kita ambil sedikit demi sedikit. Bagaimana nak cara tanam dia? Nanti kita kongsikan di atas nanti. Kita lihat, kita boleh campur. Kalau kita lihat dalam kita punya set tanaman NFT ni, kita ada pokok sayur berdaun, kita ada pokok salad, kita ada pokok yang berbuah strawberry, kita ada pokok tadi kita tengok pokok peria yang dah berbuah. Kita boleh tanam strawberry juga tuan-tuan, dan juga pokok tomato. Jadi pelbagai jenis tanaman yang boleh ditanam menggunakan teknik hidroponik dengan sangat mudah. Tidak perlu penjagaan, tidak perlu
Maksud saya tidak perlu penjagaan yang terlalu ketat. Kita bertanam dan kita tinggal. Yang penting kita make sure set kita mempunyai bekalan air yang cukup sebelum kita tinggalkan rumah kita. Jadi tak perlu hari-hari kita nak mencangkul, nak membersihkan kawasan, nak menggembur tanah dan sebagainya. Jadi inilah teknik yang kita perkenalkan, teknik hidroponik. Kita dah dengar lama hidroponik, tapi kita bawa inovasi baru macam mana untuk dipermudahkan untuk digunakan oleh masyarakat. InsyaAllah selepas ini kita akan ke bahagian atas, kita akan kongsikan bersama tuan-tuan bagaimana kaedah penanaman dan apakah cara yang paling mudah untuk kita bercocok tanam menggunakan teknik NFT hidroponik. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, jika tadi kita dah lihat contoh-contoh tanaman yang kita lakukan secara konvensional, teknik tanaman konvensional, dan juga kita telah melawat sedikit ataupun show farm kami di Cyberjaya ini. Kita ada small greenhouse di mana kita cuba menanam sebagai contoh kepada pelanggan-pelanggan kami, di mana mereka boleh melihat jenis-jenis tanaman dan bagaimana kami menjalankan pertanian menggunakan teknik NFT hidroponik. Jadi tadi kita dah lihat contoh-contoh kelebihan kebaikan teknik hidroponik dan apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan hidroponik. Kita rasanya kita dah berpuluh tahun sejak 1980-an kita telah diperkenalkan dengan teknik hidroponik. Kalau kita lihat tahun 80-an yang agak popular dahulu ialah menggunakan teknik takungan di dalam bekas takungan, di mana kita lihat ada yang kita tanam pokok kita boleh hidup dan ada yang kita tanam pokok kita tak boleh hidup. Jadi kita lihat kenapa atau apakah masalah dengan teknik hidroponik yang lama ini. Jadi atas faktor itu kita di Toklen Asia kita memperkenalkan semula, kita melakukan inovasi, kita menjadikan hidroponik ini lebih menarik, lebih seksi dan nampak lebih kemas serta sesuai untuk kita letak di kawasan rumah kita, sama ada kita tinggal di kawasan bandar ataupun di luar bandar. Jadi kalau kita lihat teknik yang kita perkenalkan ini lebih sesuai untuk pertanian di kawasan bandar, di mana kita tidak memerlukan kawasan tanah yang luas. Kita tidak perlukan tanah, actually kita hanya menggunakan set planter NFT hidroponik untuk kita bercucuk tanam di kawasan rumah kita. Jadi kalau kita lihat semenjak pandemik COVID-19 banyak kesedaran yang kita sebenarnya alami, yang kita jalani sepanjang COVID-19 ini, di mana kita sebenarnya tidak boleh keluar. Kalau kita tahun lepas kita langsung tidak dibenarkan keluar dari kawasan rumah kita tanpa sesuatu tujuan. Jadi kita lihat kita kebanyakan daripada kita duduk di rumah. Kita bimbangkan jika kita keluar kita akan dijangkiti oleh virus corona. Jadi kita telah mempelajari sesuatu yang bermakna melalui pandemik COVID-19 ini, sehingga ke hari ini kita masih belum bebas sepenuhnya. Jadi di Toklen Asia kami sebenarnya juga menyarankan agar anda semua, terutama warga yang warga berusia emas ini, agar kekal tinggal di rumah anda, tidak expose ke kawasan-kawasan yang mudah dijangkiti coronavirus, seperti di tempat tumpuan ramai, di shopping mall, di taman-taman awam dan sebagainya. Jadi apakah aktiviti yang kita boleh lakukan di kawasan rumah kalau jika kita tidak ada sesuatu nak lakukan? Jadi saya sarankan kita jalankan pertanian bandar di rumah kita, di mana dengan aktiviti ini kita boleh menghasilkan tanaman yang kita tanam sendiri, di mana kita lebih yakin ianya bersih, sihat dan selamat. Kalau kita lihat di luar, kita boleh beli sayur-sayuran di kedai, di pasar dan sebagainya, tapi adakah kita yakin sayur yang kita makan itu bersih ataupun bebas racun serangga? Jadi seperti yang kami selalu sarankan, lebih baik kita tanam sendiri. Kita tahu apakah kaedah-kaedah pembasmi serangga yang kita gunakan. Kita perkenalkan pelbagai organic insect repellent daripada kita menggunakan racun serangga terhadap tanaman kita. Jadi untuk our own consumption, untuk kegunaan kita makan bersama keluarga, kita harus pastikan sayuran yang kita tanam bersih ataupun bebas daripada racun serangga. Jadi kami amat menyarankan kita
mulai hari ini, atau mungkin ada anda yang telah pun melakukan, tahniah kepada anda. Jadi yang belum memulakan, masih belum terlambat ya, kita boleh bercucuk tanam sendiri di rumah mulai hari ini ya. Kita dengar pelbagai bukan alasan lah, mungkin cabaran-cabaran yang seperti kita kongsikan di awal tadi. Masalah space kita tak ada knowledge ya. Kita tanam masih pokok mati lama-lama kita give up ya, kita tidak mahu bercucuk tanam ya. Jadi kita perkenalkan satu teknik NFT hidroponik yang kita panggil, yang lebih mudah, lebih simple, praktikal. Macam saya katakan, kanak-kanak berumur 5 tahun sehinggalah warga emas berumur 80 tahun, anda masih boleh bercucuk tanam menggunakan teknik hidroponik ini. Jadi kita lihat apakah kelebihan teknik hidroponik ini berbanding teknik-teknik lain ya. Kalau dalam pertanian bandar tidak semestinya kita menggunakan teknik hidroponik, kita ada banyak lagi pilihan-pilihan lain atau teknik-teknik lain seperti fertigasi, aquaponik, di mana kita boleh bercucuk tanam sambil membeli ikan ya. Kita juga boleh menjalankan teknik-teknik lain seperti macam saya cakap tadi, aquaponik ataupun aeroponik ya. Kalau kita lihat di Singapura, teknik aeroponik sangat popular di sana ya. Jadi teknik-teknik yang digunakan ada pelbagai, jadi kita boleh membuat pilihan berdasarkan kemahuan kita ya. Jadi yang penting kita bercucuk tanam bermula hari ini di kawasan rumah kita. Kita utilize masa yang kita ada ya, masa yang lapang kita ada bersama keluarga, kita bercucuk tanam ya. Jadi kita terlihat ya, kita dapat perbandingan teknik hidroponik berbanding teknik-teknik lain ya, melalui kita punya kajian, pengalaman kita, ianya lebih mudah, lebih praktikal ya. Jadi kalau kita tengok apakah kelebihan hidroponik ini, kita bercakap tentang penjimatan ya, daripada penggunaan baja, lebih bersih ya, lebih mudah untuk membuat kawalan serangga ya. Jadi kita tidak memerlukan kawasan yang luas ya. Kalau tuan-tuan lihat ya, kalau kita Google, kita lihat di internet, pelbagai cakap design ataupun rupa hidroponik set yang dijual oleh pelbagai pengusaha ya. Jadi tak kisahlah di mana-mana kita beli, di Shopee ke, di Lazada, ataupun kita beli di mana-mana pengusaha pengeluar ataupun penjual set hidroponik, kita boleh dapatkan daripada mereka. Kita boleh bercucuk tanam menggunakan teknik hidroponik ya. Saya yakin teknik hidroponik NFT yang seperti Toklan perkenalkan adalah antara yang paling mudah dan paling popular di seluruh dunia. Jadi apakah jenis-jenis tanaman yang sesuai ditanam menggunakan teknik hidroponik ya? Kalau tuan-tuan pergi ke Cameron Highland ya, mereka kini 80% farmers di Cameron Highland telah pun migrate daripada teknik tanaman konvensional di atas tanah. Mereka kini menggunakan teknik NFT hidroponik ya. Jadi inilah sistem yang sama kami perkenalkan di Toklan Asia. Instead of commercial setup, kami membuat inovasi bersaiz lebih kecil. Jika tuan-tuan lihat di belakang saya, ada contoh-contoh set hidroponik yang kita boleh gunakan di rumah kita ya. Jadi kalau kita tinggal di kawasan bandar ya, kita tinggal di apartmen, kondominium, balkoni kita 3 kaki 4 kaki, kita masih boleh bercucuk tanam menggunakan teknik NFT hidroponik. Kalau kita tinggal di kawasan landed, banglo dan sebagainya, kita punya space yang lebih luas, tiada masalah ya. Dari segi space kita boleh menggunakan set yang lebih besar. Jadi hidroponik ni kita boleh custom ya, ikut keluasan space yang kita ada di rumah kita. Jadi apakah tanaman yang sesuai untuk kita tanam guna teknik hidroponik ya? Mungkin tuan-tuan pernah lihat pergi Cameron Highland, ada tanam strawberry, ada tanam salad dan sebagainya. Ya, ini adalah tanaman-tanaman yang sangat popular ataupun mudah ditanam menggunakan teknik NFT hidroponik ya. Kalau kita lihat, kita telah pun mencuba, kita telah membuat eksperimen. In fact, setelah 5 tahun kita dalam industri ini adalah contoh-contoh tanaman yang sangat mudah ditanam ya. Pelbagai ramai customer kita, pelanggan kita sudah pun mencuba, dan alhamdulillah ya, almost semua orang berjaya melakukannya dengan sangat mudah. Inilah feedback yang kami terima dari mereka ya. Jadi pokok-pokok yang kita tanam ya, kita boleh tanam almost semua jenis pokok yang berakar serabut ya. Yang berakar serabut ya, seperti pokok-pokok sayur-sayur berdaun ya. Jadi kalau pokok berakar tunjang seperti pokok rambutan, durian, pokok kelapa adalah tidak sesuai ditanam menggunakan teknik NFT hidroponik ya. Jadi selain itu, pokok akar serabut semua sesuai ditanam. Kita lihat ya, pokok bendi sangat mudah ditanam ya. Ini kita bercakap tentang sayuran berbuah ya, pokok bendi, pokok timun ya. Timun Jepun ni sangat popular di kalangan pelanggan kami ya. Ramai cucuk tanam menggunakan pokok Tokyo, cucumber Tokyo cucumber ya, timun Jepun. Pokok cili ya, sangat mudah ditanam menggunakan teknik NFT hidroponik. Ya, kita lihat tadi di farm kita di bawah, kita ada pokok peria. Pokok peria pun sangat mudah ditanam. Kalau tuan-tuan suka makan melon, rock melon juga sangat mudah ditanam menggunakan teknik NFT hidroponik. In fact, kalau tuan-tuan Google dah banyak pengusaha
rock melon menanam buah rock melon menggunakan teknik NFT hidroponik, di mana sebelum ini mereka lebih popular menggunakan teknik fertigasi, tapi hari ini dah ramai menggunakan teknik hidroponik kerana ianya lebih mudah untuk diuruskan dari segi penjagaan farm mereka. Pokok terong pun sangat mudah ditanam menggunakan NFT hidroponik. Pokok tomato jika ditanam ini sangat popular. Buah tomato kalau dia dah start berbuah, dia akan berbuah seterusnya. Jadi kita akan dapat buah tomato yang berterusan. Berterusan kita boleh dapat. Jadi sangat mudah ditanam. Selain daripada itu, kita ada pokok-pokok sayur berdaun. Sayur berdaun sangat mudah ditanam menggunakan teknik NFT hidroponik. Pokok bayam, bayam ni paling cepat. Bayam dan kangkung ikut pengalaman kita 20 hari hingga 25 hari dah boleh harvest. Sangat cepat. Jadi dia antara tanaman yang memerlukan air yang banyak. Jadi teknik hidroponik kita membekalkan air baja 24 hours ke pokok dan dia sangat sesuai, sangat cepat membesar dan boleh diharvest dengan sangat cepat. Pokok salad, kalau kita lihat di Cameron Highlands, salad yang mahal, Lola Bionda, Lola Rosa sangat banyak ditanam di sana kerana cuaca yang sejuk. Sebenarnya salad boleh ditanam di kawasan lowland. Jadi kita tengok di kawasan bawah pun boleh tanam. Farm kita di Kuching Sarawak telah pun kami menanam pokok-pokok yang ditanam di kawasan tinggi di Cameron Highlands, tiada masalah at all, boleh ditanam. On average 30 hari kita dah boleh harvest pokok salad kita. Selain daripada itu, kita ada sawi, kangkung, pakcoy dan sebagainya juga sangat mudah ditanam menggunakan teknik NFT hidroponik. Jadi tuan-tuan, kita ada banyak pilihan. Boleh cuba tanam. Kita mulakan dengan tanaman-tanaman yang lebih mudah. Yang saya kata tadi, sawi, kangkung, pakcoy sangat mudah. So on average 30 hari kita dah boleh harvest tanaman kita. Jadi sangat mudah. Kita tak perlu mencangkul tengah panas, tak perlu nak baja hari-hari, sebab kita teknik NFT hidroponik kita dah bekalkan air melalui water tank yang kita sediakan. Kita ada water pump yang akan mengalir secara automatik dengan switch on. So pump kita akan mengalirkan air ke dalam sistem hidroponik kita. So kalau kita nak balik kampung bercuti, kita nak pergi holiday dan sebagainya, kita tinggalkan set hidroponik kita yang pastikan hanya air dan baja kita bekalkan pada tanaman kita. Jadi sangat mudah. Okey, tadi kita lihat, kita dah berbincang jenis-jenis tanaman yang sesuai. Jadi seterusnya apakah media tanaman yang sesuai digunakan dalam teknik hidroponik. Kalau kita lihat banyak di luar sana kita setengahnya masih menggunakan sponge. Ada yang tanam menggunakan tanah hitam, tanah sawit, mereka semai, pindah anak pokok dan melalui pelbagai proses. Jadi mengikut pengalaman kita, jika terlalu banyak proses yang kita harus buat atau harus kita lalui, ini adalah punca utama kegagalan, especially jika kita baru mencuba untuk bercucuk tanam. Jadi kami di Toklan Asia melalui teknik yang kami perkenalkan, kita avoid, kita kurangkan proses-proses ini. Jadi kami perkenalkan teknik semaian yang sangat mudah. Anda semai dan tunggu pokok anda membesar. Jadi kita tanya apakah jenis-jenis media tanaman yang sesuai. Jadi kalau kita di Malaysia ni sebenarnya media tanaman yang paling mudah, paling sesuai, paling murah, kita boleh gunakan kokopit. Di tangan saya ni kita ada satu pack kokopit. Jadi kokopit adalah antara medium tanaman hidroponik yang sangat-sangat sesuai. Jadi di Malaysia kita ada kilang-kilang kokopit yang sangat banyak. Jadi kita boleh dapatkan pada harga yang sangat murah. Jadi ini adalah medium tanaman yang sangat sesuai yang kami sarankan digunakan oleh pengguna-pengguna hidroponik di Malaysia. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita ada juga medium-medium lain. Kita boleh gunakan rock wool, kita boleh gunakan sponge, kita boleh gunakan perlite, kita boleh gunakan, ada yang gunakan perlite, perlite tadi campurkan dengan kokopit. Jadi ikut pengalaman kami setelah 5 tahun kami buat kajian, kami buat eksperimen dan sebagainya, kokopit dan rock wool adalah dua medium tanaman hidroponik yang terbaik. Kalau kita farm kita di Kuching Sarawak, kita ada commercial farm tanam sayur, salad dan sebagainya, kami menggunakan rock wool. Okey, jadi ada teknikal dia lah kenapa kami pilih rock wool, dan untuk home use seperti yang kami jual di KL, set-set penggunaan di rumah, kenapa kami sarankan kokopit.
kerana lebih mudah. Kalau kita di commercial farm, kita menggunakan rock wool, lebih mudah proses penanaman, pemindahan dan sebagainya. Jadi kalau untuk kita guna di rumah, kita lebih prefer guna kokopit, dan kita menggunakan net pot. Jadi net pot ni dia akan duduk dalam NFT planter set kita, dia terendam dengan air, jadi pokok kita akan sentiasa mendapat air. Jadi kita boleh tinggalkan tanaman kita kalau blackout sekat 1 hari 2 hari, pokok kita tak mati, sebab kokopit masih berada di dalam ini dan masih lembap, masih bekalan air kepada pokok kita. Jadi that's why untuk kegunaan rumah kami menyarankan menggunakan kokopit untuk digunakan. Jadi pengalaman kami terbaik, murah, mudah dan sangat sesuai ditanam dan sangat, orang cakap, ada chemistry tanaman-tanaman sayur berdaun tadi dengan medium tanaman kokopit. Jadi kalau kita gunakan rock wool tadi, dari segi kos dia agak mahal, dan Malaysia kita tiada industri rock wool. Jadi semua produk-produk rock wool di Malaysia ini adalah diimport daripada negara luar, seperti Holland dan sebagainya. Jadi kita sarankan guna kokopit, mudah, murah dan senang dapat di Malaysia. Jadi anda boleh mencubalah. Kita lihat ramai di luar sana masih menggunakan sponge. Kenapa kami tak sarankan sponge? Sebab sponge ni sebenarnya dia lebih bersih. Sponge rock wool kalau kita tanam, kita punya air dalam water tank tu lebih bersih, tiada macam pencemaran warna dan sebagainya. Kalau kita menggunakan kokopit, kita punya air, color, warna air kita akan bertukar sedikit, kerana of course dia punya kokopit ni dia akan mengeluarkan warna-warna kekuningan. Jadi air kita tu kurang cantik lah dari segi warna dia, tapi tiada masalah pada tanaman, tiada pencemaran kepada tanaman kita, pokok kita masih boleh hidup segar dan elok. Jadi tiada masalah. Jadi anda boleh mencubalah. Jadi kepada tuan-tuan baru nak mencuba, boleh cuba rock wool, boleh guna sponge, boleh guna kokopit, boleh gunakan perlite, boleh buat eksperimen sendiri rumah. Semua bahan-bahan ini sangat mudah didapati. Boleh dapatkan daripada Toklen Asia, boleh beli di Shopee, dan ramai lagi penjual-penjual yang menjual atau memasarkan produk-produk ini. Jadi kita boleh buat eksperimen. Jadi tuan-tuan juga mungkin boleh Google jenis contoh tanaman A, apakah medium tanaman yang sesuai, tanaman B, apakah medium tanaman yang lebih sesuai untuk ditanam. Jadi mengikut pengalaman kami, mostly pokok-pokok tanaman berdaun, tanaman berbuah menggunakan teknik hidroponik, kokopit dan rock wool adalah dua medium tanaman yang sangat baik yang kita boleh gunakan. Okey, seterusnya kita bincangkan jenis-jenis serangga yang menyerang tanaman kita. Of course kita ni bercocok tanam, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada pengalaman customer kita duduk di tingkat 32 penthouse. Bulan pertama tanam memang clear tak ada apa masalah serangga. Nak masuk bulan kedua, serangga dah dapat menghidu, ada makanan, ada food mereka di tingkat 32 sampai mereka di sana. Jadi sooner or later kalau kita dalam bidang pertanian, kita tanam pokok apa pun, serangga akan datang makan atau mengganggu tanaman kita. Jadi kalau kita dah pernah tanam pokok-pokok, contoh pokok cili, pokok terung, pokok tomato dan sebagainya, antara serangga pest yang sering menyerang tanaman kita ialah seperti aphids, aphid white flies. Kalau tanam pokok cili, di bawah daun pokok cili kita nampak serangga yang berwarna putih berterbangan. So dia akan buat sarang, akan bertelur di bahagian bawah daun kita. Lama-lama penuh daun tu, daun kita akan dia tak boleh bernafas. Jadi telur-telur tadi dia akan bersarang bawah daun, akan menutup ruang-ruang rongga udara di daun, menyebabkan pokok kita tidak boleh bernafas dan akan mati secara perlahan. Jadi white flies ni sangat walaupun tak berbahaya kita, tapi untuk tanaman sangat kritikal. Jadi kita perlu rawat pokok kita. Jadi kita ada pelbagai cara untuk merawat pokok kita. Mealybug kita ada juga kita panggil leaf miner. Kalau kita lihat di daun pokok kita, pokok cili ke pokok sawi dan sebagainya, yang macam peta yang berjalan atas daun kita adalah kita panggil leaf miner yang memakan daun kita. Jadi kalau kita di Toklen Asia ni, kita menggalakkan pelanggan kita menggunakan organic insect repellent. Jadi kalau di luar sana, kalau kita pergi kedai nursery dan sebagainya, mereka banyak menyarankan menggunakan pesticide, racun serangga. Jadi kalau boleh
tanaman yang kita tanam di rumah, kita elakkan racun serangga, kita spray menggunakan bahan-bahan organik. Ya. Jadi dah hampir 5 tahun kita menggunakan TOG ataupun Organic Insect Repellent. Ini adalah antara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah serangga kita. Ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah hampir separuh perkongsian kita. Tadi saya lupa untuk memberi sikit pesanan tuan-tuan. Di hujung rancangan kita nanti kita akan ada quiz, ya. Jadi kalau boleh stay daripada mula sampai habis, dan kalau boleh take note apa important points yang kita sampaikan, yang kita kongsikan, ya. Towards the end nanti kita ada quiz. Pemenang yang akan menjawab atau pemenang terawal, 30 pemenang terawal akan memenangi hadiah misteri yang akan diberikan oleh Co-op, ya. Jadi make sure anda stay tune sampai akhir rancangan, sampai habis perkongsian. Kita akan membuat quiz. Kita akan buat quiz. Kita akan beri quiz pada anda. Jadi hanya perlu jawab soalan ini. Kita akan keudarakan dan hantar kepada organizer. Nanti kita akan beritahu pada ujung rancangan. Ya. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan saya hormati sekalian, kalau kita lihat di atas di sebelah saya ni, ya, kita ada pelbagai barangan ataupun equipment yang kita gunakan tanaman hidroponik, ya. Jadi kita tak perlukan bahan-bahan yang besar seperti cangkul, parang dan sebagainya. Jadi ini adalah equipment atau barang yang kita gunakan dalam teknik pertanian hidroponik, ya. Kalau kita tengok yang saya pegang ni adalah kita panggil NFT gali, ya, ataupun kita panggil sistem pengairan untuk NFT, ya, bersaiz 2x4 inci, ya, kita sediakan, kita dah tebuk ini. Jadi ini dah adalah pelanta utama yang kita gunakan, di mana air kita masukkan dalam pipe ini, dan kita menggunakan net pot. Ini adalah net pot ataupun pot yang kecil untuk kita tanam pokok kita. Nampak kecil, tapi boleh menghasilkan pokok yang besar. Pokok sayuran berdaun kita boleh tanam sehingga 2 pokok dalam pot sebesar ini. Jadi kalau kita lihat teknik kita kenalkan, bila kita masukkan net pot kita, pot kita sebenarnya dia hanging, di dalam lebih kurang 1 cm daripada lantai. Jadi ruang di bawah, jadi kita bagi laluan untuk air mengalir di bawah, jadi air boleh dilalui dengan lebih sempurna, dan juga oksigen boleh memasuki bahagian bawah, kerana pokok kita bila besar nanti akar dia akan penuh di bahagian bawah. Jadi kita perlukan ruang rongga di bawah untuk mengalirkan air, Dan kita tengok kalau setting kita juga, air dalam pot ini akan bercecah, pot kita lebih kurang 1 cm saja, Jadi that's why kita menggunakan kokopit sebagai medium, di mana kokopit ini boleh absorb atau menyedut air ke atas untuk memberikan bekalan air kepada akar tanaman kita. Jadi kita tak perlu nak siram, kita nak perlu spray, tak perlu lagi dah kita tanam dan kita tinggalkan. Jadi kita tengok jenis-jenis pot yang kita ada small net pot. Jadi ini untuk sayur-sayur berdaun, sawi, kalan, kangkung, pakcoy, kita boleh pakai small pot. Kita ada pot yang lebih besar sedikit, kita ada boleh gunakan herb spot bersaiz 6 inci, dia juga disambungkan dengan net pot tadi, Jadi net pot ni kita boleh masukkan juga di dalam kita punya NFT planter set, Kita boleh masukkan di dalam ini, boleh duduk di dalam ini, Jadi untuk pot yang besar ni kita tanam pokok-pokok herbs, pokok yang nak hidup lama, ketumbar, daun sup, pokok basil, pokok daun kesum, Kita nak masak, kita hanya ambil sedikit saja cukup untuk tujuan untuk kita memasak. Jadi pokok ini boleh terus hidup. Kalau ikut pengalaman kita tanam pokok daun sup boleh bertahan sehingga setahun lebih, 2 tahun. Pokok daun sup kita masih boleh hidup. Bila kita nak masak, kita ambil sedikit-sedikit, 2-3 helai. Jadi kami sarankan guna pot yang lebih besar untuk pokok herbs. Jadi untuk pokok-pokok yang lebih besar, seperti pokok cili, pokok terung, pokok bendi, mereka memerlukan space yang lebih besar. Jadi kita boleh gunakan, kita panggil hydropod yang kita tunjuk tadi di bahagian bawah. Yang inilah pot, ini adalah tank, di mana 5 liter tank air dan baja kita akan bekalkan, dan pokok kita boleh absorb air daripada tank di bawah. Ini contoh yang kita bawa. Kita tanam pokok daun sup, daun sadri dalam set ini. Nanti kita akan kongsikan bagaimana kita nak menggunakan pot ini, bagaimana kita nak memindahkan pokok. Selain itu kita juga ada lain-lain bahan lain. Kita lihat atas meja saya ni, kita ada, nampak yang air 2 ni, nampak macam air teh dan air mineral water. Inilah baja hidroponik
Ataupun kalau tuan-tuan pernah dengar baja AB, baja AB yang dijual di market, di pasaran, samalah, rupa dia sama, dia ada A dan B. Jadi kandungan dia sahaja yang berlainan. Jadi kalau tuan-tuan nak beli baja ni di luar, make sure tanya penjual tu, baja hidroponik ini atau baja AB ini sesuai untuk tanaman apa. Rupa dia mungkin sama, warna kuning dan putih, tapi kesesuaian ingredient dalam baja ini adalah formula dia adalah berlainan. Jadi kalau kita nak tanam pokok cili, for example, kita minta bancuhan baja untuk pokok cili. Jika kita nak tanam untuk pokok sayur berdaun, kita minta baja yang diformulakan untuk sayur berdaun. Jadi berlainan. Jadi pemilihan sangat penting. Okey. Yang kedua, ramai yang bertanya, baja hidroponik ini organik ke atau tidak organik? Okey, jadi kami ingin tekankan di sini, hidroponik menggunakan baja chemical fertilizer. Bunyi chemical tu agak menakutkan, tapi sebenarnya no harm to human, no harm to plants. Pokok kita boleh hidup. In fact, baja hidroponik telah digunakan berpuluh-puluh tahun dan tiada masalah. Because baja ni telah diluluskan penggunaan oleh seluruh dunia, bukan hanya sahaja di Malaysia. Syarikat-syarikat besar, brand Mayer, Yara adalah antara peluar baja-baja hidroponik ini. Kalau kita tengok, penggunaan baja hidroponik dah lama digunakan. In fact, di Malaysia kita menggunakan baja NPK untuk tanaman-tanaman seperti padi dan sebagainya. Jadi NPK adalah bahan asas utama dalam penyediaan atau formula untuk baja hidroponik. Elemen lain kita gunakan sebagai tambahan ataupun trace elemen dalam baja ini. Jadi baja ini tiada masalah, tidak boleh tidak mengganggu kesihatan kita. Kita boleh gunakan dalam pertanian kita. Yang berbahaya adalah pesticide ataupun racun serangga yang kita spray kepada tanaman kita. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, semua commercial farm di Malaysia mereka menggunakan pesticide untuk mengawal serangga di ladang mereka. Jadi hati-hati kalau kita beli sayuran di luar, di pasar malam, di kedai-kedai di pasar raya, make sure kita balik, kalau boleh kita basuh bersih-bersih, rendam lama sikit dengan air sebelum kita masak. Kita dah melawat banyak farm di Malaysia, di Cameron Highland, di Kundasang dan sebagainya. Commercial farm mereka menggunakan racun serangga untuk mengatasi masalah. Pest ni sangat-sangat aktif, sangat-sangat agresif. Jadi kita perlu menggunakan racun serangga jika kita membuat pada skala yang besar. Commercial farm kita mesti menggunakan racun serangga, kalau tidak memang tanaman kita habis, dirosakkan atau dimakan oleh serangga ini. Jadi untuk tanaman kita di rumah, make sure kita gunakan organik, bahan-bahan organik. Macam di Auckland kita pernah ganti OG, tapi di luar sana macam-macam kita lihat di YouTube channel, di Google, formula-formula bahan-bahan organik yang kita boleh gunakan untuk menghalau serangga-serangga pest yang mengganggu tanaman kita. Jadi ini sebenarnya yang penting. Hasil tanaman kita tanam, kita tahu apa yang kita gunakan. Jadi sayuran di luar, di kedai kita tak tahu. Tapi mostly yang ingin kita sampaikan, most commercial farm semua menggunakan racun serangga. Okey, jadi kita lihat tadi jenis-jenis pot, jenis medium, kita tengok apakah saiz-saiz yang sesuai, apa jenis tanaman yang sesuai kita tanam menggunakan teknik hidroponik. Seterusnya kami ingin berkongsi dengan anda bagaimana untuk memulakan tanaman menggunakan NFT hidroponik, di mana ini adalah satu teknik pertanian bandar, urban farming yang kita boleh jalankan di rumah kita. Sama ada di rumah kita, di komuniti kita, kita boleh set up farm ni di komuniti kita. Contoh kalau kita tinggal di kawasan apartment kondominium, kita ada satu common place yang kita boleh set up NFT hidroponik. Kita boleh melakukan aktiviti ini bersama komuniti setempat. Kita juga boleh set up di kawasan masjid. Kita boleh masjid tempat awam yang boleh diakses oleh ramai masyarakat setempat. Kita boleh jalankan di sana. Kita juga boleh jalankan di kawasan-kawasan sekolah. Jadi teknik hidroponik ini sangat mudah. Boleh di kawasan mana-mana. Yang penting pencahayaan. Matahari kita perlukan minimum 3 jam hingga 4 jam sehari. Contoh kalau kita tuan-tuan dapatkan set NFT hidroponik, tuan beli, please make sure kawasan rumah kita tu boleh mendapat direct sunlight at least 3 hours to 4 hours a day. Kalau kita dapat kurang pada itu, ada kemungkinan pokok kita boleh hidup tapi tumbuh-besarannya sangat-sangat perlahan dan tidak mendapat kualiti yang kita inginkan. That's why kalau tengok macam kita di Auckland, kita ada perkenalkan set-set yang mempunyai bumbung, transparent roof, supaya kita boleh letak di luar. Kita letak di luar
supaya tanaman kita boleh mendapat cahaya matahari terus, ya, dari pagi sampai petang. Mengikut pengalaman kita, kajian kita, teknik hidroponik memang memerlukan cahaya matahari yang sangat-sangat banyak, ya. Dapat pagi sampai petang lagi bagus, ya. Kalau kita gunakan teknik konvensional, kita risau tanaman kita ni, tanam kena matahari terlalu panas, pokok kita akan mati. Which is teknik hidroponik memang memerlukan cahaya matahari, ya. Jadi kita tak perlu risau pokok kita mati, ya. Air akan mengalir dalam sistem kita 24 jam satu hari, ya. Jadi kalau tengah hari pukul 1 petang, 2 petang, kalau nampak pokok kita layu, tak perlu risau, tak perlu bimbang, pokok kita tak mati. Nanti petang malam dia akan fresh semula, dia akan membesar sewaktu itu, ya. Jadi teknik NFT memerlukan cahaya matahari yang banyak, tapi minimum 3 jam 4 jam cukup untuk kita bercucuk tanam menggunakan teknik ini, ya. Okey, baiklah. Jadi kita teruskan, ya. Jadi kita teruskan bagaimana ingin mulakan. Tuan-tuan, yang pertama, tuan-tuan perlu mendapatkan set NFT hidroponik, ya. Ramai yang jual di Shopee, ada di Lazada, ada, tuan-tuan boleh pergi ke kedai-kedai. Jadi kalau tuan-tuan lalu ke Cyberjaya ni, boleh dapatkan kita set-set hidroponik di kedai kita di Cyberjaya, ya. Kita juga ada online, ada platform, boleh dapatkan di sana, ya. Jadi kalau di Tokland kita menggunakan, macam saya tekankan tadi, kita menggunakan kokopit, ya. Medium tanaman yang paling mudah dapat dan murah, ya. Jadi saya tunjukkan sedikit demo, macam mana nak memulakan. Kita dah ada NFT set, pelbagai saiz dan design kita dapatkan. Inilah rupa dia, pipe yang kita gunakan. Jadi kita akan semai biji benih. Kalau kita tengok teknik konvensional, kita semai biji benih, kita perlu letak di dalam tray semaian. And then kita perlu spray air, lembapkan, letak di tempat yang redup, yang gelap. Kita tunggu 2 hari 3 hari, dah germinate, kita angkat, kita pindahkan, kita alihkan tempat yang mendapat cahaya matahari untuk pokok besar, dan seterusnya barulah kita pindahkan ke dalam pot tanaman. Jadi step by step ni kita dah cuba, ya. Jadi kita telah buat eksperimen. Kalau kepada beginner, ya, yang baru nak bercocok tanam, mereka gagal dalam menjalankan step by step ni. Jadi kami memudahkan anda. Ini adalah teknik semaian Tokland yang perkenalkan, sangat mudah, sangat simple. Even anak-anak kita umur 5 tahun pun boleh melakukannya. Jadi ini contoh semaian yang kami gunakan, ya. Kita ada net pot. Jika anda menggunakan net pot, ya, kita nak tanam pokok sayur berdaun, dan kita perlukan kokopit, ya. Okey, masukkan kokopit di dalam net pot kita, ya. Okey. Tutorial ni semua kita ada kongsikan dalam YouTube channel, ya. Pergi YouTube channel, boleh search Tokland Asia. Dan kita ada semua tutorial teknik semaian, penjagaan pokok dan sebagainya, ya. Jadi kita masukkan kokopit dalam net pot kita. Okey, kita masukkan dan kita tekan, ya, supaya mampat, ya. Kenapa kita nak tekan mampat? Supaya kita tak nak kokopit ni hanyut terlalu banyak dalam sistem kita. Jadi kita perlu mampatkan dia, ya. Kita penuhkan lebih kurang 3/4 dalam net pot kita, ya. Okey, tekan mampat. Okay. Seterusnya kita masukkan biji benih, ya. Macam contoh ni, saya letak biji benih kangkung, ya. Biji benih tadi tuan-tuan, ya, tuan-tuan boleh dapatkan di mana-mana saja, ya. Boleh dapatkan online pun banyak di Shopee. Tuan-tuan pergi nursery, tuan-tuan pergi pasar raya, atau tuan-tuan nak dapatkan pada Tokland Asia pun boleh. Seed ni sama dekat mana saja, ya. Okey, contoh saya masukkan tadi biji benih kangkung, ya. Okay, saya masukkan 3 biji benih kangkung di dalam pot ini, ya. Saya just letakkan biji benih kangkung, ya. Tak perlu tekan, ya. Just tabur biji benih kangkung. Dan seterusnya kita masukkan peat moss, ya. Peat moss berwarna hitam, ya. Tuan-tuan boleh Google peat moss ni, apakah kegunaan dia, apa function dia, ya. Okay, masukkan peat moss. Dan kita letakkan 1 layer di atas di dalam net pot kita lah, ya. Okey, saya dah masukkan just 1 thin layer, tak perlu tekan, ya. Kita masukkan. Jadi peat moss ni tadi function dia 2, ya. Satu, kita nak blackoutkan seed. Saya cakap tadi kan, yang susah nak semai letak tempat gelap, nak keluar. Jadi ini kita dah blackoutkan seed tadi. Yang kedua, peat moss ni dia boleh moisturize, dia boleh melembabkan biji benih tadi, ya. Jadi kita nak seed kita lembab supaya dia cepat germinate, ya. Kalau ikut pengalaman kita, pokok sayur berdaun, sawi, kailan, pakcoy ini, salad, dalam masa 2 hari 3 hari dah germinate, ya. Jadi kita dah masukkan biji benih, kita masuk peat moss, kita tutup, dah siap. And then kita boleh masukkan dalam planter set kita, ya. Kita dah letak dalam planter set kita, and then kita onkan switch untuk sistem kita. Jadi air dah mengalir dalam sistem kita, nanti pokok kita dah boleh absorb
air daripada sistem ini. Ikut pengalaman kita 2 hari 3 hari dah germinate. So kita tinggalkan. So dalam masa seminggu anak pokok kita sudah meninggi, bukan 1 inci 2 inci. Tadi kita letak 3-4 biji benih. Macam saya kata, since pot ni adalah pot yang kecil, jadi kita sarankan hanya 2 pokok sahaja untuk kita tinggalkan dalam pot ini. Kalau kita ada 4-5 pokok yang hidup, kita cabut. Tadi memang purposely kita letak 3-4 biji benih supaya backup. Mungkin ada yang hidup, ada yang tak hidup. Jadi jika semua hidup, kita cabut, tinggalkan 2 pokok sahaja dalam satu pot. Ini untuk menghasilkan pokok yang cantik supaya tidak terbantut. Jadi kami sarankan hanya 2 pokok dalam satu pot. Okey. Dah siap, dah sangat mudah. Semai tinggal. Macam tu. Okey. Yang kedua, kita boleh gunakan herb spot tadi. Macam kami sarankan tadi, kita boleh semai. Jadi sebenarnya dekat pot ni kita boleh semai dan juga kita boleh tanam. Tapi kami lebih sarankan jika anda beginner atau baru nak cuba, kami sarankan anda menggunakan pot ini untuk tanam pokok yang dah hidup. Tadi kita dah semai pokok dalam net pot yang kecil. Bila dah hidup, kita pindahkan ke dalam herb spot ini. Ataupun jika tuan-tuan pergi ke nursery, pergi ke pasar tani, jumpa anak pokok, sop, anak pokok koriander, anak pokok kesum, boleh beli, pindahkan ke dalam pot ini. Tapi yang penting anda mesti menggunakan kokopit. Banyak nursery tanam dalam polybag menggunakan tanah. Jadi kita keluarkan tanah-tanah itu semua, tinggalkan sedikit bahagian akar, kita masukkan kokopit dalam net pot, dalam square pot, dalam herb spot kita ni, dan kita pindahkan pokok kita ke dalam square herb spot ini, dan kita letak di dalam planter set kita tadi. Kita letak dalam planter set kita dalam. Okey, jadi pokok kita dah sedia hidup. So kita hanya supply air dan bajet untuk terus membesar. Jadi kalau tengok contoh yang kita tanam di sini, kita ada pokok sop, daun saderi. Contoh daun saderi, kita dah semai menggunakan net pot yang kecil. Pokok tu dah membesar, kita cabut dan kita pindahkan ke dalam herb spot ini. Jadi ini pokok ni berumur bukan dalam 1 bulan. Mungkin bulan kedua, bulan 3 dia lebih cepat membesar kerana akar dia dah banyak. Jadi sangat mudah kita tanam, just tinggal. So nanti dah besar, kita boleh harvest atau boleh petik sedikit-sedikit untuk kita memasak. Jadi jika anda sudah ada sedikit pengalaman, anda boleh juga gunakan pot ini sebagai pot untuk semai. Kalau tengok contoh di sini, kita semai pokok jagung. Kita ada lebih kurang dalam dekat 10 pokok jagung dalam ni. Kita letak biji benih, kita semai pokok jagung, nanti dah besar sedikit lagi, kita dah boleh pindahkan, kita akan tanam di atas tanah ataupun dalam pot. Jadi kalau kita semai biji benih di atas tanah terus tadi, mungkin ada gangguan serangga, semut datang makan, siput khinzir datang makan pokok kita. Jadi ada kemungkinan pokok kita akan mati sebelum ia membesar. Jadi kalau kita lihat, kalau kita semai kat sini mudah, tiada gangguan, tiada masalah siput, tiada masalah serangga lain. Bila pokok dah besar, kita boleh angkat, cabut dan kita pindah tanam ke atas tanah. Inilah teknik yang mudah kita menggunakan set hidroponik ni. Sebenarnya kita lihat, kita ada contoh pokok sayur, sawi. Kita ada sawi, ini kita panggil sawi kerenting. Kita tengok macam mana pokok ni boleh membesar. Sebenarnya satu pokok besar ni kita boleh dapat menggunakan net pot sebesar ini. Jadi kita juga membuat beberapa eksperimen, kita juga cuba tanam menggunakan herb spot. Ni dah kita dah boleh harvest lah sebesar ini. Jadi sangat mudah. Okey, tadi kita dah semai, kita dah tanam, contoh kita dapat hasil macam ni. Jadi kita selalu ingatkan, sarankan kepada pelanggan kita, kita nak makan untuk our own consumption, untuk makan kita sendiri. Jadi bagaimana cara nak menuai pokok kita? Kita dah ada pokok cantik macam ni, kalau kita nak cabut terus, sayang, pokok ni masih boleh hidup. Pucuk dia ni dia akan naik lagi. So kalau kita cabut ataupun kita cantas bahagian batang bawah, kita hanya dapat makan sekali. Kerana kita perlu tanam semula, semai semula, dan perlu menunggu 1 bulan untuk dapat hasil macam ni. Jadi kami sarankan cara tuaian yang terbaik, kita ambil sedikit demi sedikit. Contoh hari ni kita ada 3 pot ataupun 3 pokok bersaiz ini, kita boleh potong. Kita contoh, kita ada daun bawah ni, biasa daun yang paling sesuai untuk kita harvest. Kita boleh potong bahagian bawah, daun bahagian bawah, dan kita boleh masak. Kalau dapat dalam 10 daun, 20 daun, kita dah boleh dapat satu hidangan untuk keluarga kita. Jadi hidroponik ni dia punya sayur ni crispy, dia crunchy.
sebab dia water based, jadi sangat mudah. Tadi kita guna pisau boleh, kita boleh patahkan juga menggunakan tangan ya. Sangat mudah, sangat crunchy. That's why teknik hidroponik sebenarnya sayurnya dikatakan lebih enak, kanak-kanak pun lebih suka makan sayur ditanam menggunakan teknik hidroponik. Jadi sekarang ni saya boleh tanam pokok ni, saya simpan dalam saya punya NFT hidroponik set tadi. Pokok saya boleh membesar lagi, pucuk dia boleh membesar sehinggalah umur dia 2 bulan, 3 bulan, pokok kita dah tak cantik, dan baru kita cabut dan kita tanam pokok yang baru. Tadi kita dah semai siap-siap, kita dah ada anak pokok standby, dah besar umur dalam 2 minggu dan berpindahkan masuk ke dalam pot ini. Jadi kita akan dapat sayur, kita tak putus ya, berterusan kan. Mudah kan? Okey. Okey, untuk pokok-pokok yang lebih besar seperti pokok cili, terung, bendi tomato, kita sarankan kepada tuan-tuan puan-puan gunakan pot yang lebih besar kita panggil hydropot kalau kita lihat pot ini kita ada dua bahagian satu bahagian bawah, bahagian tank, dan bahagian atas planter. Kita letak tanaman kita di bahagian atas dia ada bekalkan dengan pots kita masukkan pots. Okey, dan kita masukkan juga dia punya floater kalau kita tengok di sini. Okey, kita ada floater kita letak di dalam sini. Okey. Jadi floater ni tadi kita gunakan sebagai water indicator. Kita lihat di sini water indicator. Kita dah masukkan air tadi. So dia bertindak sebagai water indicator. Jadi kita macam mana kita tahu air dah habis dalam ni kalau kita perlu angkat setiap hari. Kalau pokok tu besar agak sukar kita nak angkat, dia berat jadi kita ada water indicator dekat sini jadi kita tahu air masih ada lagi. Kalau air dia dah drop sampai bawah, kita tahu air dah habis, jadi kita perlu angkat dan isi air di dalam pot kita. Ataupun jika berat pokok kita dah besar, kita boleh masukkan melalui lubang di bahagian atas jadi pot ini sangat sesuai. Jadi pokok cili, terung, tomato mereka memerlukan space yang besar sebab dia hidup lama mungkin 6 bulan, setahun. Jadi mereka memerlukan space. Kalau kita letak dalam NFT sistem yang tadi ni kita letak net pot dan sebagainya, kurang sesuai untuk tanaman pokok cili, terung, bendi dan sebagainya Jadi pokok tu membesar, so dia akan block pokok-pokok yang lain kecil. Pokok-pokok sayur kita yang lain memerlukan cahaya matahari. Jadi pokok cili, pokok terung ni mereka besar, daun-daun pun besar, mereka akan tutup. Jadi kita sarankan untuk pokok besar kita tanam menggunakan set hydropot Jadi contoh kita ada anak pokok kita beli dekat nursery ke, beli dekat pasar tani dan sebagainya. Contoh kita ada anak pokok sini, pokok anak daun pokok kesom maafkan saya, anak pokok sop daun sop Jadi sangat mudah kalau kita semai sendiri dari biji benih pun boleh. Kita just korek kita korek, kita keluarkan dari pot yang penting akar dia jangan putus tuan-tuan lihat akar. Jadi kalau menggunakan kokopit sangat mudah kita nak cabut pun mudah Jadi jangan, yang penting akar dia tak putus terlalu banyak dan kita boleh pindahkan masuk ke dalam kita punya hydropot. Korek, buat lubang di bahagian tengah buat satu lubang di bahagian tengah dan kita boleh pindahkan, masukkan pokok kita ke dalam pot ini Jadi kalau pokok cili, pokok terung kita tadi, kita boleh pindahkan ke dalam hydropot ini Okey, jadi saya dah ada satu set di sini pokok daun sop daun saderi Jadi daun sop ni boleh hidup lama kita pernah eksperimen selama 2 tahun masih hidup dan boleh kita harvest untuk masakan kita jadi sangat mudah. Okey, pelbagai eksperimen tuan-tuan boleh lakukan jadi sangat mudah, simple. InsyaAllah since kita ada diberi masa hanya 1 jam untuk bersama dengan tuan-tuan pada hari ini, InsyaAllah jika ada rezeki, ada peluang, kita akan bertemu lagi di episod seterusnya. Pelbagai teknik, pelbagai perkongsian yang ingin kita kongsikan bersama anda semua Jadi as for basic, as for starting, ini adalah cukup untuk tuan-tuan mencuba kaedah ataupun teknik hidroponik yang bagi kami yang sudah 5 tahun dalam bidang ini sangat mudah, sangat praktikal untuk dijalankan seawal anak-anak kita umur 5 tahun hinggalah warga emas ke 80 tahun Jadi jika anda perlukan lebih maklumat, jika anda berminat ingin perlu mendapatkan lagi orang cakap consultation untuk dapatkan nasihat dan sebagainya, boleh datang berjumpa kami. Kami sentiasa ada di sini kami di Cyberjaya, boleh West Auckland Asia Cyberjaya. Kami buka setiap hari kecuali hari Isnin dan hari Ahad kami tutup jadi boleh singgah kedai kami. Atau tuan-tuan yang ingin mendapatkan produk-produk yang dikeluarkan oleh syarikat Auckland boleh
lawati online store kami www.toklenasia.com ya. Itu online store kami, tuan-tuan boleh beli online macam beli dekat Lazada, Shopee, kita akan post ke rumah anda. Tapi jika anda dapat datang sendiri bertemu dengan kami, kita boleh face to face, kita berbincang, kita boleh berkongsi sedikit ilmu pengetahuan yang kami ada dengan anda semua. InsyaAllah sangat mudah. Jadi mulai hari ini, jika yang masih belum menjalankan aktiviti pertanian di rumah anda boleh mulakan ya. Sangat mudah, seperti saya katakan, pelbagai jenis tanaman kita boleh tanam. Saya pasti anda akan excited lepas ni kalau kita mula tanam dan sayuran kita menjadi dan kita mendapat benefit daripada hasil tanaman kita sendiri. Macam saya cakap tadi, bila kita tanam sendiri kita tahu apa yang kita gunakan dan sebagainya. Jadi jangan lupa jawab kuis yang kami berikan selepas ini. 30 penyertaan terawal akan mendapat hadiah misteri daripada Co-op ya. Jadi jangan lupa saksikan selepas ini kuis yang akan kami berikan kepada anda. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Roslan Ghazali di atas perkongsian sebentar tadi. Sebelum program ini berakhir, tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa kita ada kuis tentang topik pada hari ini dan siapa paling cepat akan memenangi kit permulaan. Cara-caranya senang saja. Kuis ini hanya terbuka kepada semua pesara kerajaan sahaja. Jadi, pesara kerajaan di luar sana jangan lupa untuk join kuis pada hari ini. Sila scan QR code yang akan dipancarkan sebentar lagi atau klik link kuis yang tertera di ruang komen di bawah. Anda mesti menjawab semua soalan dengan tepat dan 30 orang yang terpantas akan memenangi set hidroponik tersebut. Jadi, sebelum sesi ini berakhir, saya ingin mengajak semua untuk memuat turun aplikasi MyPesara di telefon anda. Banyak faedah serta kegunaan yang terdapat di dalam aplikasi ini. Maka, dengan itu, berakhirlah program Sembang MyPesara, inovasi pertanian bandar dengan teknik hidroponik. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Roslan Ghazali serta tuan-tuan dan puan-puan kerana setia meluangkan masa sehingga ke akhir program ini. Terima kasih dan jumpa anda di program yang akan datang. Sila patuhi SOP dan sama-sama kita duduk rumah jika tiada keperluan untuk keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.